persilakan pula seorang tokoh besar ini, satu nama yang besar, Profesor Emeritus Datuk Dr. Zakaria Abdul Rashid beliau adalah mantan ketua pengarah kepada Malaysian Institute Economic Research MIER Jadi selamat datang kepada Prof Emeritus Datuk Dr. Zakaria Jadi selama sejam sebelum ini kita telah berbicara dengan Prof Datuk Dr. Kasim Mansor sedikit sebanyak mengenai latar belakang apa keperluan kenaikan gaji minimum RM5,000 ini apa halangan dia jika ada dan apa cadangan penyelesaian yang mungkin boleh diutarakan untuk mengatasi apa-apa permasalahan yang timbul di sebalik cadangan untuk melaksanakan gaji minimum RM1,500 ini Jadi kita bercakap tadi mengenai pertentangan antara golongan Persatuan Sekerja dan golongan Persatuan Majikan mengenai isu ini mereka bercanggah golongan pekerja, QPEX, MTUC of course memperjuangkan kenaikan gaji minimum ini sejak sekian lama manakala golongan majikan seperti FEM dan FMM pula memberikan pelbagai alasan mengapa gaji minimum ini RM1,500 ini tidak sesuai untuk dilaksanakan sekarang Jadi tanpa membuang banyak masa, kita persilakan kepada Prof Emeritus Datuk Dr. Zakaria untuk memberikan buah fikiran beliau kepada kita semua pada malam ini. Dipersilakan Prof. Kita ada masa hampir sejam Baik, terima kasih banyak Dr. Kamarul. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kerana memberi ruang pada saya untuk berkongsi pandangan dalam tajuk yang sangat menarik ini. Pertama sekali kita harus faham bahawa gaji minima ni, nama dia gaji minima, tetapi dia mempunyai satu konotasi yang istimewa. Bermaksud di belakang gaji minima ni ada aktanya. Jadi maksudnya sini ialah gaji minima yang mesti dibayar kepada pekerja. Tidak boleh kurang daripada itu. Maksud gaji minima itu ialah dia tidak boleh kurang daripada kadar itu. Kadar yang lepas ialah kadar yang digunakan sekarang ini ialah 1,100 dan 1,200. Dan mana-mana majikan yang menggaji pekerja membayar kurang daripada 1,100 di kawasan luar bandar dan 1,200 di kawasan bandar, boleh didenda. Dia telah melakukan satu kesalahan di bawah Akta 732. Maka dia boleh didenda, iaitu sama ada di penjara ataupun dikenakan financial penalty. Jadi itu adalah definisi gaji minima. Dan gaji minima bermakna gaji minima ini ialah gaji, dia ada yang memanggilnya sebagai floor wage, floor level, iaitu gaji terendah. Gaji minima maknanya gaji terendah, dia tak boleh kurang daripada itu. Tetapi bermakna gaji minima bukan semestinya gaji yang mesti diikuti. Mana-mana majikan yang nak membayar gaji lebih daripada gaji minima, silakan. Dia tidak melanggar akta. Tetapi mana-mana majikan yang membayar gaji kurang daripada gaji minima, tak boleh. Dia melanggar akta. Itu maksudnya di situ ya. Jadi bukanlah bermakna majikan mesti membayar gaji minima kepada pekerja, tidak. Tetapi apa yang dilihat pada hari ini, majikan membayar gaji minima kepada pekerja. Itu adalah satu amalan yang
keliru. Iaitu adalah amalan yang salah. Maknanya kalau nak membayar gaji lebih daripada kadar gaji minimum, silakan. Malah digalakkan. Mengapa kita mengadakan gaji minima ini? Sebabnya ialah sebelum kita memperkenalkan akta ini dulu, kita dapati bahawa majikan ataupun pekerja-pekerja kita dibayar gaji pada kadar yang terlalu rendah, kadang-kadang tidak munasabah. Sehingga kan kita boleh menganggap bahawa pekerja-pekerja kita ni macam hamba abdi. Jadi kita ni macam dalam zaman penghambaan. Ada dulu kita biasa dengar sebelum ini pekerja dibayar gaji RM450 sebulan, RM500 sebulan. Ini memang tak masuk akal. Tetapi mengapa boleh jadi begitu? Sebab kalau kita tanya majikan, sebabnya dia mengikut kuasa pasaran. Ada kedua-dua pihak bersetuju. Majikan bersetuju dan juga pekerja pun bersetuju menerima katakan RM500, RM560, RM600 sebulan. Dia mereka bersetuju, kalau dah bersetuju maknanya suka sama suka. So tak apa begitu. Sebelum akta diperkenalkan lah. Yes, that's right. Sehingga akta diperkenalkan pun amalan gaji minima ini saya pun tak boleh bercakap banyak tentang hal ini, dan kita pun tak tahu macam mana amalan ni sebenarnya. Kita pun tahu bahawa ada juga pekerja yang dibayar gaji mengikut on paper gaji minima, tetapi apa yang dia dapat dalam dia bawa balik adalah lebih rendah daripada gaji minima. Maknanya dia ada juga pakatan antara pekerja dan majikan. Tapi ini tidak dapat dibuktikan. Maknanya dia kalau katakan on paper you receive 1,200, but actually you bring back less than that. Kalau suka boleh bekerja, kalau tak suka dan tak payah bekerja lah. Gitu. Jadi perkara-perkara gitu bila kita bertanya-tanya ataupun kita cuba bertanya, memang ada yang buat begitu. Ada yang buat begitu. Jadi kalau mengikut akta gaji minima, benda itu salah, tapi tidak boleh dibuktikan. Tidak boleh dibuktikan. Begitu. Jadi ini dimensi lain lah Dr. Kamarul. dah masuk dimensi lain. Masalah penguatkuasaan ya. Masalah penguatkuasaan ini. Jadi kenapa jadi begitu? Sebab pasaran buruh kita kuasanya adalah berlebihan kepada majikan. Kuasa berlebihan pada majikan. Jadi bermakna majikan letakkan you take it or leave it. Macam gitu. Jadi kalau kita sebagai pekerja, kalau kita tak nak ambil gaji yang sedemikian, mungkin kita tak akan dapat pekerjaan. Jadi mau tak mau kita bekerja jugalah, gitu. Dan waktu dalam zaman sekarang ni pun, kan? Jadi soal kata lain, pelaksanaannya lain, amalannya lain, gitu. Tapi kita kan ada banyak kesatuan sekerja, Prof. Kesatuan sekerja kita yang sepatutnya dia begini. Malaysia ni pasaran buruhnya sungguh tidak efisien. Maksudnya sini ialah kalau kita nak melihat kepada, saya kata tadi, kuasa dalam menentukan gaji ni kuat ada pada tangan majikan. Jadi bermakna kalau katakan pekerja pun mempunyai kuasa yang sama kuat, maka ada bargaining. Barulah boleh dapat fair wage. Boleh dapat fair wage. Tetapi kalau kerana tak ada seperti itu, mengapa tak ada? Kita tengok ukurannya daripada unionization rate. Iaitu pekerja-pekerja yang unionize, yang menjadi anggota kesatuan sekerja. Di Malaysia ni unionization rate-nya adalah 7% sahaja. Jadi bermakna banyak kuasa ada pada majikan. Jadi kalau sebab itu
pekerja-pekerja yang unionized, mereka ada CA, mereka ada collective agreement. Mereka tak ada masalah dengan collective agreement ni. Gaji mereka selalunya besar-besar, ataupun tinggi-tinggi. Dan gaji minima ni tak ada masalah untuk mereka comply. Contoh macam Tetapi bank lah kan? Apa? Macam mana? Macam bank. Ya betul lah. Dia tak ada masalah. Tetapi yang menjadi masalahnya ialah ununionized workers. Mungkin saya kalau saya nak lanjutkan lagi perkara ini ialah kita tengok pula establishment perniagaan kita. Kita punya perniagaan ni badan-badan perniagaan lah, business establishment. Kita pun tahu bahawa business establishment kita ni terlalu ramai, terlalu banyak, terlalu besar adalah SME, Small Medium Enterprise, iaitu 98.5% daripada business establishment kita ialah SME. Maknanya 2.5% tu ialah large firm, kebanyakannya MNC. Dia MNC ni tak ada masalah, dia orang ni boleh bayar gaji dia orang semua lebih daripada gaji minima. Dia orang tak ada masalah nak bayar ni. SME yang masalah Kalau saya perincikan lagi, SME ni pun distorted juga picture je. Sebabnya ialah daripada SME ataupun yang banyak itu, lebih daripada 75% daripada itu, bilangan SME itu ialah small and micro enterprises. Jadi small and micro enterprises ini kebanyakan mereka tu tak unionized. Mereka ni yang ramai sangat ni. Mereka ni ramai sangat. Dan kita tengok macam micro enterprises tu, yang pekerjanya bilangannya 5 orang dan ke bawah. Yang katakan yang membuat bisnes cuci kereta. Yang buat kerja buat kerepek, yang buat kerja tukang gunting rambut, yang buat kerja buat ikan kering, kek lapis di Sarawak, semua macam gitu semua, yang operate restoran, kedai makan semua tu pekerja dia mungkin 3 orang, 4 orang, 5 orang. Kerja runcit semua ni. Dia tak bayar gaji minima ni, saya fikir. Dan kalau kita ikut kadar compliance, mereka ni lah yang paling susah nak comply. Tahu kalau katakan JTK pergi memeriksa MNC, pergi memeriksa medium enterprises, tak ada masalah. Compliance rate ni sangat baik. Tapi majoritinya adalah di sini ni sebenarnya. Di sinilah yang masalah yang real, masalah sebenar perniagaan dan masalah sebenar minimum wage kita. Jadi compliance rate yang rendah itu sebab tidak mampu ke ataupun sebab sebab saja tak nak ke, ataupun memang mereka cannot afford to pay minimum wage. Cuba kita lihat cuci kereta. Cuba kita lihat kedai makan. Kan dia punya profitability rate berapa banyak? Kadar keuntungan dia berapa banyak saja. Kan, dengan sewa yang mahal, bahan mentah yang mahal. Sewa bangunan yang mahal, sewa business premise yang mahal, premises yang mahal. Sekarang ni semua barang mahal. Jadi termasuk yang barang yang mahal ialah labor cost pun mahal. Kan, sekarang nak naik juga. Jadi mereka ini susah nak comply sebab mereka tak mampu. Jadi bila soal minimum wage ni, kita nak melihat dari 2 aspek. Satu aspek kemampuan majikan. Yang keduanya ialah aspek cost of living pekerja. Jadi apabila sesuatu kadar gaji minima hendak ditetapkan, satu pendekatan yang seimbang
yang balance approach perlu kita perkenalkan, iaitu kita tidak membebankan majikan dan pada masa yang sama kita tidak menekan pekerja. Begitu. Jadi sebenarnya jadi bermakna sebenarnya kadar gaji minima ni bukanlah sebebas mana yang kita boleh tetapkan. Ada kekangan-kekangannya, itulah kekangan tadi tu. Kekangannya kerana kita nak melihat supaya majikan tidak terbeban. Kalau kita tanya majikan, tanya FMM tadi Dr. Kamarul cakap. Tanya majikan, mereka kalau boleh memang tak suka, ataupun kalau boleh jangan naik. Jangan naik terus begitu. Tapi kalau kita tanya MTUC, kita tanya pekerja, dia kata naiklah, mengikut naik tinggi-tinggi, sampaikan dia lepas tu dia quote lah kadar gaji pendapatan living wage, katakan. Jadi dia selalu kaitkan dengan living wage, kaitkan dengan minimum dengan poverty rate, kadar kemiskinan. Jadi benda ini semua adalah masalah kesejahteraan isi rumah, kan? Tapi kalau kita tanya majikan pula, dia kata profitability rendah, dia kita punya bisnes makin tak bagus, akan ramai yang tutup, akan berlaku pengangguran. So ini. Jadi kita nak menentukan kadar yang saksama, kadar gaji minima yang saksama, perimbangan ini perlu dijaga. Tetapi perimbangan ini mengapa jadi begini? Perimbangan ini berlaku begini kerana adalah perkara-perkara itu ada dalam ekonomi kita. Kita tahu bahawa ekonomi kita, macam contohnya sekarang, ekonomi kita ni ialah ekonomi yang kadar pertumbuhannya lembat, produktivitinya tumbuh dengan perlahan, kadar digitalization ataupun technological change-nya pun tak memuaskan. Itu satu. Yang bagi pekerja pula, apa kita katakan? Cost of living tinggi, gaji rendah, kadar kemiskinan makin meningkat. Itu kemiskinan pun ada banyak dimensi, Dr. Kamarul. Kemiskinan mutlak lain, kemiskinan dipanggil fakir, kemiskinan tegar lain, kemiskinan multi-dimension lain, kemiskinan relatif lain. Yang mana satu kita nak pakai? Ini ikut cita rasa kita. Kalau kita mahu melihat ekonomi kita macam Cambodia, macam negara-negara Afrika, bolehlah kita katakan kita asalkan kita memenuhi kadar kecukupan makanan dan minuman cukup, basic need cukup gitu. Jadi yang ini adalah kadar kemiskinan mutlak ataupun bukan, kadar kemiskinan tegar. Iaitu kalau katakan kemiskinan mutlak sekarang ini 2,208. Itu pada tahun 2019. Jadi kadar kemiskinan tegar ataupun fakir ialah separuh daripada itu, ataupun yang tidak boleh memenuhi keperluan makanan dan minuman. Kita tanya diri kita, adakah itu yang menjadi kayu ukur kita? Itu cita rasa kita lah agaknya kalau begitu. Sedangkan kalau mengikut rancangan Malaysia ke-12, kita nak jadi sebuah negara maju, kita nak jadi sebuah negara berpendapatan tinggi. Sekarang ini kita berada dalam negara berpendapatan pertengahan tinggi. Kita nak pergi negara itu pun nak pergi negara berpendapatan tinggi, dah berapa kali kita gagal? 2020 kita gagal. Wawasan 2020 tak payah cakap lagi lah sekarang ni. Gagal dah sudah. Saya rasa lah. Kan? Senang cakap gitulah. Pasal lepas itu kita
Kita katakan bahawa negara maju ataupun negara berpendapatan tinggi dengan negara maju, apa definisi dia? Naik lain. Definisi dia lain. Bukan ukur pendapatan saja. Ukur ada perkara-perkara lain yang bercorak bukan pendapatan. Kalau untuk negara maju. Tapi kita bukan seorang negara maju. Seorang negara berpendapatan tinggi pun kita tak boleh capai sekarang ni. Jadi cost of living tinggi, kemiskinan. Jadi kita ada dua-dua ni sekarang ni. Jadi ini yang memeningkan kepala kita. Macam mana kita nak capai ni? Kalau kita bandingkan dengan gaji minimum serantau di negara ASEAN sejauh mana tahap kita punya? Gini, Dr. Kamarul, gini. Gaji minima ni memang kita boleh bandingkan dengan negara serantau. Tapi mesti ingat, tahap pembangunan ekonomi negara-negara serantau ni berbeza-beza. Kita tak boleh samakan kita dengan yang serantau katakan ASEAN. Kita tak boleh samakan kita dengan Singapura. Kita tak boleh samakan kita dengan Indonesia. Kita tak boleh samakan kita dengan Filipina. Kita tak boleh samakan kita dengan Cambodia. Kita tak boleh samakan diri kita dengan Vietnam. Tak boleh. Tak boleh gitu. Tapi dalam dunia antarabangsa, mau tak mau kita bandingkan juga diri kita. Ya, kita bandingkan diri kita dengan negara-negara lain, kan? Jadi ada beberapa indikator yang kita boleh gunakan. Bermakna kita mesti mengukur baju kita pada badan kita sendiri. Maksudnya sini ialah gaji minima yang kita tawarkan itu mesti sepadan ataupun mesti sesuai dengan tahap pembangunan ekonomi kita, iaitu dengan GDP per kapita kita. Jadi kalau GDP per kapita kita adalah satu persatu tahap tertentu, jadi kalau katakan GDP per kapita, kalau kita ambil di Malaysia lah, kita ambil Malaysia ni, kita tengok contoh perbandingan antara negara. Kita orang ada bertunjukkan perbandingan antara negara-negara bahawa negara yang paling tinggi sekali GDP levelnya ialah Indonesia di ASEAN ni. Ya memang betul lah. Negaranya besar. Jadi level GDP-nya tinggi. Tapi GDP per kapitanya tak. GDP per kapita yang paling tinggi sekali ialah Singapura. Keduanya Brunei. Ya. Jadi kita kena lihat pada GDP per kapita. GDP per kapita kita ni di belakang Brunei, sikit aja di belakang Brunei. Bukan jauh di belakang Brunei. Dan kita ni sikit saja depan sikit daripada Vietnam. Jaga-jaga. Kita sikit masa lagi kita akan dikejar oleh Vietnam, kita akan dikejar oleh Thailand. Filipina juga begitu. Jadi kerana apa? Kerana kita punya pertumbuhan ekonomi kita semakin lama semakin lembab. Ya, jadi sebab tu saya kata tadi, gaji minima ini kita ukur dengan GDP per kapita kita. Nak ukur dengan Indonesia ke, nak ukur dengan Thailand ke, nak ukur dengan itu lain. Pasal dia punya GDP per kapita lain-lain. Begitu maksudnya. Sebab tu kalau kita lihat nanti kalau kita lihat gaji minima bagi pekerja pencuci di Singapura ialah 3,100 Sing. Bermakna dekat-dekat dengan RM10,000 pencuci. Seorang tukang cuci. RM10,000 di Singapura saja tu. Padahal kita mesti ingat, pada satu ketika Singapura dengan Malaysia adalah sama. Tapi sekarang mengapa gaji graduate kita pun tak boleh capai dapat gaji 2,500 pun tak boleh dapat. Itu di bawah gaji pencuci tu, di bawah gaji tukang cuci tu. Jadi tak heranlah mengapa pekerja kita keluar daripada Malaysia menjadi hamba kepada negara luar, iaitu menjadi fruit harvesters di Australia. Banyak daripada kita yang pergi ke jadi fruit harvesters. Dia pergi ke Singapura jadi pekerja-pekerja, mungkin ada yang bekerja-kerja kontrak, kerja-kerja dalam food and beverages, jadi sebab nak survive kan. Betul. Ya, apa tadi yang yang saya nak sebut bahawa kalau dalam akta tak ada sebut pasal benda macam ni Prof ya. Dalam akta bukan kata setiap 2 tahun sekali wajib review ke.
Memang dalam akta saya faham, saya difahamkan begitu. Bermakna review itu sekurang-kurangnya sekali dalam 2 tahun. Ya. Review itu sekali dalam 2 tahun. Jadi bermakna kalau ikut yang ini, kita dah due lah ni. Makna dia dah due pasal dia habis pada tahun 2021. Makna 2022 ni sepatutnya dah ada satu kadar baru lah. Review dah dibuat, dan sepatutnya ada kadar baru. Sebab itu sekarang ni Kabinet sedang berunding untuk memperkenalkan kadar baru. Tapi kalau dia perkenalkan kadar baru itu pada hujung tahun, bermakna kelewatannya hampir 12 bulan. Kalau hujung tahun 12 bulan, 12 bulan lewat lah. 12 bulan lewat. Tak bertepatan dengan semangat dalam akta tu lah. Begitulah. Gitu. Cuma Prof, tak boleh ke walaupun reviewnya diminta dibuat sekurang-kurangnya 2 tahun sekali, tak boleh ke maksudnya kita plan untuk kenaikan itu dibuat untuk setahun sekali ke maksudnya? Ya, kalau kita ingat akta tu sekurang-kurangnya sekali dalam 2 tahun. Kan? Jadi bermakna kalau nak buat setiap 6 bulan pun boleh, nak buat setiap tahun pun boleh. Boleh, tak ada masalah. Jadi sekarang ni masalahnya ialah dari segi implementation. Kerana majikan pula dia menunggu perintah gaji minimum ni. Barulah dia nak naikkan gaji. Ini satu hal lagi tau. Dah lah dia apa saya katakan race to the bottom. Mereka berlumba-lumba, ni majikan mereka berlumba-lumba memberikan gaji minima. Terendah. Sehingga gaji terendah tu. Sehingga kan graduate pun dapat gaji minima. Kita pun mendengar-dengar nak iklan-iklan pun kata bahawa nak bekerja sebagai kerani, siapa yang ada degree digalakkan memohon. Kan? Digalakkan memohon. Kemudian kita pun tahu ramai daripada graduate dia tak sanggup bekerja dengan gaji mendapat gaji minima tu. Terpaksa buat kerja-kerja informal. Itu jadi Grab driver, jadi Grab food, jadi food panda lah, kerja masakan, kerja jual kuih-kuih, mi ke apa, goreng-gorengan di tepi jalan macam tu. Kalau kita lihat kebanyakan tu pun, bukan kebanyakan lah, ada diploma, ada degree tu. Kalau tak boleh ke kalau nak buat gaji minima untuk degree katakan, rate yang berbeza terus. Gaji minima dia begini Dr. Kamarul. Gaji gaji minima ni saya katakan tadi ialah gaji terendah. Dan kita kalau boleh gaji minima ni tak diadakan langsung lagi baik. Bermakna biar kadar gaji itu ditentukan oleh kuasa pasaran. Kerana kuasa pasaran kerana dia akan menjadi lebih efisien. Makna ada willing buyer, ada willing seller dalam bentuk perkhidmatan buruh, bagus. Jadi kita akan dapat satu fair wage level. Kan? Jadi tetapi apa boleh buat? Sebab keadaan pasaran buruh kita sungguh-sungguh distorted. Kan, yang tadi saya katakan tadi, sungguh-sungguh distorted. Jadi kalau kita biarkan pada kuasa pasaran, maka keadaannya akan menjadi sangat-sangat tak baik. Sangat-sangat tak baik seperti dulu. Jadi bermakna mesti ada campur tangan. Saya boleh katakan kadar dasar gaji minimum ni adalah campur tangan. Tapi campur tangan kita mestilah campur tangan yang terkilan. Tak boleh buat sembrono, tak boleh buat sesuka hati. Jadi kalau kita nak letakkan gaji minima untuk ini, untuk itu. Jadi bermakna kuasa pasaran menentukan gaji tu telah diambil alih oleh kerajaan. Itu tak bagus. Kerana kerajaan pun bukan tahu sangat. Kita pun tahu birokrasi ni dia ada banyak sangat kerenah dia. Kan? Dan kalau banyak sangat
campur tangan kerajaan tak bagus. Kerajaan tak tahu sebenarnya banyak perkara. Jadi biarkan kepada pemain-pemain pasaran sendiri. Biarkan kepada majikan, biarkan dia. Jadi apa yang kita buat sekarang ni ialah campur tangan yang terkilan. Campur tangan yang paling minima yang boleh kita buat. So kalau boleh, kalau tak ada apa ni tak ada campur tangan langsung lagi bagus. Sebab itu di Singapura dia tak panggil dasar gaji minima. Dia tak panggil gaji minima. Dia panggil gaji progresif. Oh, gitu. Ya. Dia panggil gaji progresif. Maksudnya ialah dia nak menggalakkan dinaikkan gaji. Dinaikkan gaji lagi. Saya dengar baru-baru ini dia nak naikkan gaji lagi ni. Pada tahun 2030 ke apa dia naikkan gaji yang sangat baik, sangat tinggi lah di Singapura tu. Tapi bila naik gaji tinggi, kalau di sini nak naik gaji tinggi, melompat majikan. Sebab katanya kami akan tutup lah, kita takkan boleh survive. Tapi kalau kita lihat FDI yang paling banyak di ASEAN ini, di Singapura lah. Tidak pula pelabur lari ke Singapura. Lari dari Singapura, tidak. Walaupun gaji tinggi ya. Tapi kita di sini, walaupun gaji tinggi. Tapi di sini, kalau kita naik gaji, nanti FDI tak masuk. Memang FDI kita pun dah lembab dah sekarang ni. Dan FDI ni pula Dr. Kamarul, tidak boleh kita lihat sebagai face value begitu saja. Kalau FDI yang kotor, FDI yang FDI yang mencemarkan alam sekitar, FDI yang melekat dengan perkara-perkara yang busuk, nak buat apa? Saya bagi contoh. FDI yang masuk adalah FDI yang mempromosi penggunaan buruh kurang mahir. Nak buat apa? Ini yang kita buat di sekarang ni. Ataupun FDI yang mencemarkan alam sekitar. Kita pernah dengar dulu tak kisah yang kita ni mempromosi perusahaan recycling, iaitu recycle plastik ini. Plastik ini kita import daripada Australia. Jadi ini sebenarnya apa jenis industri seperti ini. Kita tak nak industri macam gitu. FDI macam gitu tak masuk pun tak apa. Kita bukan nak industri macam FDI yang masuk seperti itu. Jadi FDI yang nak masuk sepatutnya FDI yang menggalakkan teknik penggunaan digital. FDI yang mempromosi penggunaan buruh berkemahiran tinggi. Yang kita nak, bukan FDI for the sake of FDI. Jadi makna dia kalau orang katakan FDI ini adalah sebagai kayu ukur kemajuan ekonomi, saya tak setuju. Saya tak setuju. Macam mana kalau gaji minimum ini juga katakan yang pertama kita buat juga katakan 1,500 kepada semua. Cuma yang pertama mungkin kita bagi exception kepada majikan yang tidak mampu berdasarkan macam yang Prof. Dr. Kasim ada sebut. Kita bagi exception kepada company yang betul-betul tak mampu hasil daripada audit oleh Jabatan Tenaga Kerja. Itu satu. Yang kedua adalah mungkin kita buat gaji minimum bukan sahaja ikut kawasan bandar, luar bandar, tapi juga ikut sektor ataupun ikut industri. Kalau industri yang lebih maju, tinggi gaji minimum dia. Industri yang tak berapa maju, kita rendahkan gaji minimum dia. Apakah cadangan begitu boleh diguna pakai berapa? Tanya pendapat saya. Dr. Kamarul tanya pendapat saya kan. Cadangan boleh buat cadangan, tapi nak laksanakan amat sukar. Sebab maksudnya sini ialah kita tengok sendirilah waktu GST nak diamalkan tu. Kan bukan senang kita nak audit
Dan dia memakan masa. Mungkin dia ambil 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan baru selesai nak audit semua tu. Tapi kecelaruan sudah berlaku. Jadi saya rasa itu boleh kita dari segi undang-undang boleh kita perkenalkan, tapi pelaksanaannya tak mungkin dapat kita buat. Contohnya kita zakat. Zakat memang sedap cakap lah, kita boleh nak laksanakan zakat ini, tapi zakat kita tak boleh laksanakan, tak boleh kuat-kuasakan pun langsung. Sebab kita tak ada keupayaan berbuat demikian. Jadi satu lagi tentang maksudnya tak ada keupayaan macam ni, nak check, nak audit semua orang. Nak check tu. Cuba bayangkan kalau nak checkkan upaya tak upaya tu, macam mana kita nak check? Itu makna dia kalau katakan majikan yang semua angka-angka dia itu memang audited account tak apa. Tapi kita pun tahu seperti saya katakan tadi 98.5% daripada business establishment kita yang kecil-kecil tu kan kita pun tahu dia tak ada simpan account, dia jauh sekali daripada audit. So macam mana kita nak masuk? Berapa ramai officers kita nak masuk nak pergi audit di mereka tu semua. Sedangkan kalau kita tanya sendiri JTK, Jabatan Tenaga Kerja, mereka pun kekurangan tenaga untuk nak audit sama ada mereka tu comply dengan minimum wage ke, mereka tu bayar gaji separuh masa, gaji overtime dengan 1.5 kali ke 2 kali ganda ke. Ini pun mereka menghadapi kesulitan kerana kekurangan tenaga. JTK, Jabatan Tenaga Kerja. So kalau kita nak buat macam gitu, cuba bayangkan berapa banyak lagi. Saya rasa bagi saya, pendapat saya, almost impossible nak laksanakan lah. Kalau ke industri? Memang dari segi akta kita boleh laksanakan gaji minima ini mengikut industri, mengikut sektor dan semuanya kan. Ini kita dah bincangkan banyak kali dalam majlis Perundingan Gaji Negara. Kita dah bincangkan banyak juga dalam Jawatankuasa Teknikal perkara ini. Tetapi kita dapati bahawa pun susah juga nak kita laksanakan. Sebabnya ialah bila kita nak pilih industri mana. Macam mana kita nak define industri? Industri makanan pun pelbagai jenis. Industri pakaian, industri getah katakan, industri berasaskan sumber pun banyak pelbagai jenis. Betul tak? Jadi bermakna kita akan ended up dengan gaji minima pelbagai layers. Ini bila nak kena implement pun lagi susah. Sekarang ini bila kita implement gaji minima di antara bandar luar bandar, ini pun menjadi masalah kepada kita. Sekarang ni kita nak amalkan ni. Jadi seelok-eloknya kita mengamalkan gaji minima yang standardized untuk the whole nation. The whole nation, satu Malaysia gitu. Even bandar di luar bandar pun kita tak perlu guna pakai. Susah kita nak buat. Susah. Pengamalan dia susah sebab bandar dan luar bandar definisinya dia mengikut daripada kerajaan tempatan. Daripada kerajaan tempatan. So bila dia di dalam mungkin dia berada di dalam kawasan bandar, tapi sebenarnya kehidupan dia kehidupan luar bandar. Misalnya contohnya kalau kita ambil di yang baru-baru ini di Johor, di Pengerang. Dia dah dinaik taraf dah ke pasal kawasan bandar. Tapi kebanyakan yang duduk kawasan itu adalah nelayan. Kan? Jadi orang-orang yang berniaga kat situ semua tu, berniaga kopi, air kopi ke, teh ke, ataupun minuman, makanan.
mereka tu semua adalah apa ni dikira sekarang ni digazetkan dibagai kawasan bandar. Si bayar akan bayar 1,200. Tapi mereka sebenarnya ialah gaya hidup luar bandar. Kampung. Mungkin facilities, mungkin bandar. amenities, facilitiesnya pun luar bandar lagi. Jadi itu dan kemudiannya ada lagi masalah lain ialah kita tengok di kawasan ini pula bagi peladangan. Bagi peladangan satu company ladang dia boleh sebahagiannya berada di bandar, sebahagiannya berada di luar bandar. Jadi kita nampak akan berlaku diskriminasi. Kalau katakan Dr. Kamarul bekerja di kawasan bandar, Dr. Kamarul dapat 1,200 gaji minima. Tapi saya yang bekerja di company yang sama, saya boleh dikenakan 1,100 saja sebagai kerana saya duduk bekerja di ladang yang sama, tapi di ladang A juga sama, tapi di luar bandar. Jadi mungkin saya tak puas hati pula nanti rasa. Ini yang berlaku sekarang. Ini yang berlaku sekarang. Ya. Jadi kita pernah juga dulu laksanakan gaji minima ni antara Sabah Sarawak lain, antara Semenanjung lain. Kita buat begitu. Tapi kemudiannya kita nak satukan. Jadi kita katakan satu Malaysia lah, semangat satu Malaysia. Semangat satu Malaysia kita adakan satu kadar. Jadi kita ada standard rate gitu. Tapi ini pun satu hal juga, satu cerita lain juga ni. Sebabnya Sabah Sarawak Semenanjung, Sabah Sarawak dan Semenanjung adalah ekonomi Malaysia yang mempunyai features yang sangat berbeza. Ya, kalau di Sabah Sarawak tu kebanyakan mereka sangat bergantung dengan palm oil. GDP-nya sebahagian besar ditentukan oleh palm oil. Di Sarawak sebahagian besar daripada GDP-nya ditentukan oleh oil and gas. Di Semenanjung kita punya ekonomi lebih balance lah, lebih holistik lagi kan. Jadi kalau kita lihat di Sarawak katakan, di Sarawak kerana ekonominya sangat bergantung kepada oil and gas, produktivitinya tinggi. Produktivitinya tinggi tu. Maknanya GDP per kapitanya, GDP per workernya tinggi di Sarawak. Tetapi kadar kemiskinannya pun tinggi. Macam tak masuk akal kan? Bolehkah kita katakan bahawa di Sarawak tu negeri kaya, rakyat miskin? Tapi di Sabah pula lain. Memang negeri miskin, rakyat pun miskin. Bila kita cakap pun negeri gila kita katakan di kemiskinan tegar di Malaysia ni, kita sebenarnya cakap kemiskinan di Sabah ajalah. Ya sebenarnya. Tapi di Semenanjung lain. Tapi kita pun tak boleh katakan Semenanjung itu homogeneous. Lihat di Kedah, di Perlis, di Kelantan, keadaannya pun lebih buruk lagi daripada di Sabah. So jadi kalau kita nak mengikut pecahan-pecahan yang gitu pun memang rumit. Jadi agaknya we have to choose between two evils kan. Jadi kita terpaksa melaksanakan perbezaan kadar antara Sabah Sarawak satu pihak dan Semenanjung satu pihak yang lain gitu. Tapi kita nak samakan, kita nak satukan. Ini adalah orang-orang politik lah. Menteri-menteri kata nak disatukan. Tapi sebenarnya saya rasa Dr. Kamarul pun faham lah. Tidak ada usaha sebenarnya untuk nak consolidate Sabah Sarawak dengan Semenanjung ni. Malah kalau kita lihat daripada perangkaan, kita anggap pada kadar GDP growth, kadar pertumbuhan ekonomi di Semenanjung setiap masa lebih pantas lagi daripada Sabah dan Sarawak. Jadi bermakna gapnya antara ekonomi di Semenanjung dengan di Sabah Sarawak makin lebar. Jadi sepatutnya tak boleh jadi begitu. Kita sepatutnya dah merdeka macam ni, sepatutnya mesti ada makin rapat lagi. Jadi sepatutnya
Cuma nampak Ya. dah bertambah grant kepada Sarawak Sabah lepas lulus MA63 ni. Mungkin ada sikit. Ya, teruskan Prof. Jadi itulah di antara apa ni masalah-masalah yang kita nak kita hadapi dalam apa ni, dalam melaksanakan gaji minima ini. Walaupun demikian saya rasa gaji minima ini telah memberikan impact yang positif lah pada kita. Kalau kita lihat apa ni, bila dilaksanakan gaji minima ini, gaji semakin lama semakin meningkat. Makin meningkat. Kalau dulu gaji meningkat dengan kadar yang amat perlahan dibanding dengan peningkatan produktiviti. Sekarang ini nampaknya keadaan ketidakseimbangan itu sudah semakin baiklah. Walau bagaimanapun kadarnya amat perlahan. Kadarnya amat perlahan dan amat tidak memuaskan. Macam mana kita nak tahu tadi, yang saya katakan tadi, kita mesti mengukur pada badan kita sendiri. Iaitu kita lihat apa yang dipanggil sebagai labor income share. Iaitu kemajuan ekonomi yang kita kecapi itu, siapa yang menikmatinya. Jadi kalau kita lihat, kebanyakan daripada kemajuan ekonomi itu dinikmati oleh pemodal, bukan oleh pekerja. Sebab itu labor income share kita kekal dalam 36-37% begitu. Bermakna kalau 36%, bermakna baki dia berapa tu? 64% kan? 64% tu adalah dia ambil oleh pemodal. Dia oleh pemilik modal. Makna dia pekerjanya hanya menerima sikit saja dapat. Sedangkan kalau kita nak benchmark dengan negara maju, ataupun macam Dr. Gamarudin kata, nak benchmark dengan negara serantau. Ya, mereka dah labor income share-nya dah menghampiri 40%. Kalau negara maju 45, 46, 47% lagi. Dan ini memang kita sasarkan juga. Dalam rancangan Malaysia ke-12 kita sasarkan, dalam wawasan kemakmuran bersama kita sasarkan nak capai kepada sampai 48%. Tapi saya cakap terus terang berapa kali sasaran kita gagal? Berapa kali sebelum ni gagal. Ya, ini kita nak mencapai peningkatan dalam labor income share. Ya, mana kalau nak mencapai labor income share yang baik, yang kita benchmarkkan dengan negara maju, nak sampai 40%, nak sampai pada 45% ke apa, maka kadar upah mesti dinaikkan dengan pantas. Kadar upah mesti dinaikkan pantas. Salah satu sebabnya mengapa kita tak boleh kita menghadapi masalah cost of living yang tinggi disebabkan oleh kadar upah kita yang kadar upah kita yang rendah. Sebab itu kita lihat kita punya pendapatan isi rumah kita. Orang kata bukan B40 lagi lah sekarang ni. Sekarangnya B60 sekarang ni. B60 sekarang dah menghadapi krisis. Sebabnya B60 pun bottom 60 ni pun dulunya M40 makna separuh daripada M40 itu, sebahagian daripada M40 itu. Cuba bayangkan, makna dia 60% daripada isi rumah kita tidak boleh mencapai pendapatan pendapatan wajar, pendapatan living wage. Dan sedangkan kita define living wage tu sebagai satu tahap kadar upah ataupun pendapatan yang membolehkan mereka hidup secara decent. Decent ini ialah kita yang define. Pasal ingat, kita ini adalah sebuah negara yang berpendapatan pertengahan tinggi. Kita nak capai negara maju pada 2024, kata RMK 12. Katakan Jadi kita define gitu. Kita punya hasrat begitu, kan jadi mana masuk akal B60 tak boleh capai living wage. Makna dia 60% daripada isi rumah kita hidup dalam keadaan yang tidak wajar lah. Yang tidak wajar gitu. Jadi tak masuk akal kan gitu. Dan caranya ialah kita mesti naikkan.
Jadi salah satu cara nak naikkan, kita menggunakan, sekarang ni kita gunakan dasar gaji minima. Sedangkan dasar gaji minima ni, dia pun tak boleh, dasar gaji minima ni adalah satu instrumen yang tumpul, satu instrumen yang kerdil. Dia tak boleh menyelesaikan masalah yang banyak-banyak ni. Sebab masalah ekonomi dan masalah sosial, masalah politik yang ada pada kita sekarang ni adalah terlalu fenomenal, terlalu rumit dan terlalu sangat parah. Jadi dengan satu instrumen yang kerdil seperti gaji minima ni, kita tak boleh selesai masalah tu. Jadi sebab itu ada ura-ura dulu. Kalau kita lihat lagi strukturnya pula, gaji minima ni ialah diikut tripartite. Ada majikan, ada pekerja, ada pula bahagian pihak yang ketiga, pihak profesional dan juga pihak kerajaan yang menganggoti tripartite itu. Kekangan banyak. Yang kuat di sini adalah majikan dan pekerja. Kita tak boleh naikkan sewenang-wenangnya begitu. Yang penting seperti saya katakan tadi, kita mesti melihat keadaan yang balance kan. Jadi saya masih ingat lagi waktu zaman PM Mahyudin, ya, kita telah memperkenalkan apa yang kita nak lakukan, iaitu wage reform. Itu pembaharuan upah. Kita tubuhkan Majlis Pekerjaan Negara saya dulu. Tapi sekarang ni dah tak bunyi lagi lah. Majlis Apa Pekerjaan fungsinya? Negara. Nak reform macam mana tu? Nak reform macam mana tu, Prof? Nak reform makna dia nak naikkan tadi labour income share tadi. Nak naikkan labour income share supaya upah naik pantas, supaya cost of living dapat diatasi dengan baik. Kan, Not just through minimum wage lah maksudnya. Bukan dengan institutional setup yang ada sekarang ni dalam minimum wage, dia tak boleh buat apa-apa. Jadi sebab tu dia ada nak laksanakan wage reform tadi. Jadi wage reform ini selain daripada gaji minima, apa lagi reform yang diperlukan? Yang itulah wage reform tadi. Dan nak buat wage reform yang ditubuhkan Majlis Pekerjaan Negara. Majlis Pekerjaan Negara. Jadi Majlis Pekerjaan Negara ni nak meningkatkan ini semua, tapi isu dia semua sama aja. Berbalik-balik kat situ juga. Iaitu nak meningkatkan pasaran buruh kita supaya lebih ramai pekerja-pekerja yang berkemahiran tinggi, yang berteknologi tinggi, digital, upah yang tinggi, nilai tambah yang tinggi. Ini semua cerita lama. Tapi pelaksanaannya, kejayaannya tak nampak apa-apa pun. Kalau kita lihat macam katakan kita punya kadar kemahiran, kadar kemahiran kita, kadar buruh kita yang mahir lebih kurang sekarang ni antara 30%. Dulu dalam 27, 28, 29, 30, perkara ini dah berlanjutan lebih daripada satu dekad. Dia maknanya dia stuck kat situ. Dia melekat kat situ je. Pasal gaji kita tak naik, jadi bermakna buruh kita ni sentiasa berkemahiran rendah kebanyakannya. Jadi tak masuk akal bagi sebuah negara berkemahiran rendah, banyaknya yang berkemahiran rendah, kerana yang high skill labor ni hanya lebih kurang dalam 29-30% ni. Macam mana nak menjana nilai tambah yang tinggi? Macam mana nak menjana digitalization? Macam mana nak mempromosi IR 4.0? Tak mungkin. Saya rasa tak mungkin langsung. Jadi masalah ni Dr. Kamarul rumit. Sebab dia bukannya soal majikan, soal pekerja, tapi dia adalah soal keseluruhan ekonomi itu sendiri. Satu reform yang mesti disegerakan. Jadi kalau kita menyeluruh. Jadi kalau kita melihat kepada kadar dasar gaji minima ni, saya kata tadi dasar gaji minima ni nama dia dasar gaji minima. Tetapi dasar gaji minima itu bukanlah satu dasar yang autonomous. Sebab dia tripartite. Dia bergantung kepada dia tripartite. Dia ada mengikut rundingan. Dia diikut rundingan di dalam Majlis Perundingan Gaji Negara. Lepas itu dalam perundingan itu dah diputuskan, dibawa ke kabinet.
Kabinet pula putuskan. Kabinet boleh bersetuju dan tidak boleh bersetuju. Dan kalau tak kabinet tak nak bersetuju dengan Majlis Perundingan Negara pun boleh juga. Dan apa-apa yang diputuskan oleh kabinet itu adalah yang final. Ya. Kalau di Korea lain. Di Korea kabinet tak ada suara. Yang bersuara ialah Majlis Perundingan Gaji Negara mereka. Apa yang diputuskan oleh Majlis Perundingan Gaji Negara itu, itulah yang final. Jadi kita lain. Kan? Jadi sebab itu saya kata tadi, dasar gaji minimum kita bukanlah satu dasar yang autonomous. Satu dasar yang bebas yang boleh kita letakkan apa benda yang kita suka untuk nak berubah ini. Tidak. Kerana kita kena timbang. Dalam Majlis Perundingan Gaji Negara itu siapa yang lagi powerful? Saya tak boleh kata siapa yang powerful. Dia perundingan. Dia perundingan. Jadi ada majikan. Tapi ada 3 partai. Majikan, pekerja dan yang ketiganya. Yang ketiganya. Tetapi yang lazimnya. Okeylah, saya bagi hint sikit lah. Saya kata tadi unionization rate 7%. 93% ya. Unionization rate 7%. Jadi biarlah Dr. Kamarudin sini buat keputusan lah. Cuma kalau dari segi politik ya, bilangan pekerja jauh lebih besar daripada golongan majikan ya. Kalau golongan populis dia akan kata nak tunggu majikan ready, sampai bila pun tak akan ready. So kita kena buat juga, majikan akan sentiasa ada alasan ya, untuk memastikan gaji minimum tidak dinaikkan. Kalau nak tunggu ekonomi pulih, ada yang kata kalau naik gaji minimum ini akan merencatkan kehidupan ekonomi lah. Cuma ada juga yang kata bahawa nak naik gaji inilah yang perlukan untuk facilitate economic growth. So dia gini, kalau dia gini, kalau kita ada yang mengatakan bahawa sebelum naik gaji mesti naik produktiviti dulu. Kan, jadi kata gitu. Jadi yang itu yang kita amalkan sejak berpuluh tahun, iaitu kita tekan upah supaya upah tu rendah. Bila tekan upah rendah, maka kita dapat attract banyak FDI. Pasal kita punya labor cost murah, kita attract banyak FDI. Okey, kita tekan. Itu yang berlaku sekarang ni. Sehinggalah pada hari ini pun. Dan sehingga itulah juga kita takut nak naikkan upah. Kita takut naikkan upah. Kerana kita katakan upah tak boleh naik, produktiviti naik dulu. Kalau upah naik dulu lebih pada produktiviti, nanti berlaku inflasi. Tak guna juga naik gaji. Kerana bila dah berlaku inflasi, harga yang melambung, gaji yang naik pun tak ada makna. Tapi ada pula satu teori lain, bukan teori baru, teori lain. Iaitu dipanggil efficiency wage model. Iaitu gaji yang tinggi akan merangsang productivity, kemahiran, akan merangsang produktiviti, akan merangsang penggunaan teknologi. Jadi bila kita memperkenalkan gaji yang tinggi, maka majikan tidak terpaksa menukar teknik pengeluarannya daripada yang unskilled labor intensive kepada teknologi ataupun teknologi intensif, method of production. Terpaksa dia buat begitu. Maknanya dia kalau dulu dia menggunakan ramai pekerja kurang mahir, sekarang ini dia terpaksa menggunakan mesin, dia terpaksa menggunakan robot, dia terpaksa menggunakan Enron, robot semua tu gunakan Internet of Things method, IR 4.0, artificial intelligence semua tu kan. Terpaksa gunakan tu dan menggunakan kurang bilangan buruh dia. Sebab buruh dah mahal sekarang ni. Jadi itulah teknik yang baik, dan itu yang digunakan banyak oleh negara-negara maju. Tapi kita masih lagi mentaliti lama. Iaitu kita takut nak menaikkan gaji sebab kita katakan produktiviti mesti naik dulu. Itu satu teori lapuk. Teori yang baru ataupun teori yang paling baik sekali ini ialah upah kena naik. Jadi upah kena naik itu melalui wage reform lah. Iaitu wage reform ni patutnya dilaksanakan daripada public sector.
Walaupun public sector workers cuma lebih kurang 20% daripada total number of workers, tapi dia boleh menjadi peneraju kepada apa ni, kadar upah nasional, kadar upah kebangsaan. Dalam wage reform ini termasuklah juga kenaikan gaji minimum kan? Ya, dengan sendirinya gaji minimum akan terheret sama. Akan terheret sama kerana gaji minimum ni ialah gaji yang ditawarkan kepada pekerja swasta saja tau, Dr. Kamarul. Kepada swasta saja. Macam tadi Dr. Kamarul sebut tadi QPAC semua tu tak ada kena-mengena. Itu tak, QPAC pun tak ada kena-mengena. Itu semua sektor awam. Tetapi kadar gaji sektor awam boleh menjadi peneraju. Jadi kalau kita lihat, kalau gaji sektor awam dah tinggi, dan sektor swasta akan terpaksa ikut. Ini sebenarnya berlaku juga macam di Singapura. Sebab itu digunakan progressive wage system. Dia tak nak gunakan minimum wage model atau minimum wage system. Dia tak menggunakan itu. Ya. Ada yang majikan cakap minta kerajaan subsidize kenaikan gaji minimum ni. Dia kata kita tak mampu kalau kerajaan nak naikkan juga gaji minimum, you have to pay half of the cost ke macam mana. Dr. Kamarul, soal subsidi ni adalah soal lagi besar lagi. Dia salah satu perkara yang menyumbangkan kepada dia akan menyumbang kepada kalau perlu mungkin boleh buat tajuk lain. Sebab kita nak rationalize subsidi. Kita malah salah satu sebab mengapa kita punya daya saing turun. Bertahun-tahun kita daya saing turun disebabkan oleh kita ni terlalu banyak subsidi. Jadi kalau kita letakkan subsidi lagi sebagai subsidi gaji, letakkan lagi subsidi gaji ni, majikan kita menjadi lebih murah lah. Iaitu dia akan harboring inefficiency. Dia akan harboring inefficiency. Jadi yang menjadi menanggung bebannya ialah kita. Kita orang ramai ni akan menanggung bebannya. Jadi saya subsidi ni sepatutnya dilakukan dengan terkilan juga. Iaitu kita buat bila kita lakukan subsidi tu, bila kita lakukan campur tangan itu, kita dah ada exit plan. Kita introduce saja, kita cakap macam mana nak hapuskan dia. Sepatutnya macam mana kita macam LPG, macam mana subsidi beras, subsidi apa, sepatutnya kita mesti ada exit plan cepat-cepat. Tapi kalau kita laksanakan dan tak ada exit plan, itu dah jadi mua kita ni. Dan kita harboring inefficiency. Dia banyak masalah tau. Banyak masalah. Mengapa kita punya cost of living ni tinggi, kita ni tinggi, tapi kita tak rasa pun, kita tak terasa sangat. Sebab gaji kita rendah, tapi banyak daripada bahan-bahan makanan kita, bahan-bahan yang kita beli, bukan makanan sajalah, adalah subsidized. Electricity, RON 95, LPG, beras, gula, tepung, semua banyak tu yang subsidized. Yang kita, begitu juga industri pun banyak menerima subsidi seperti ini. Jadi akhirnya kalau kita nak analyse balik, yang menguntungkan subsidi ni sebenarnya bukan orang kita. Saya kebanyakannya orang asing yang untung. Itulah yang sebab kita earn in ringgit. Orang asing earn in foreign currency. Jadi sebab itu kalau macam katakan, kalau kita bayangkan berkatakan, kalau kita bekerja sebagai tukang cuci di Singapura, orang Malaysia, tukang cuci di Singapura, gaji kita hampir 10,000. Kita earn in Sing and spend in ringgit. Spend in ringgit. Kaya kita. Kesempatan. Sebab itu kalau katakan Dr. Kamarul ke, earn in euro, earn in US dollars. Australian dollar pun. Australian dollars ke, spend in ringgit. Bagus tu. Jadi sebenarnya dalam dunia global sekarang ni, kita memang tak boleh lari daripada perbezaan-perbezaan seperti ini.
Sebab itu kalau kita mengikut ada satu teori dipanggil theory of one price. Sebab itu harga dunia semuanya sepatutnya sama saja tu. Tapi kita harga borders berbeza-beza. Tak boleh begitu sebenarnya. Jadi kita boleh subsidize hanya seketika sahaja untuk nak membetulkan herotan. Nak membetulkan herotan. Jadi sebab tu bila kita introduce sesuatu subsidi, kita mesti juga ada dalam plan itu exit plan kita. Ya, kalau tidak parah kita dibuatnya. So Prof cakap pasal wage reform itu satu benda yang bagus, cuma mungkin wage reform ini akan ambil masa. So untuk kita tutup, maksudnya dalam masa yang segera ini kan, katakan kerajaan nak kena buat keputusan, laksana ataupun tidak gaji 1,500. So Prof nak cakap apa dalam masa 2-3 bulan ini, katakan. Saya rasa begini sajalah. Saya rasa begini saja. Gaji minimum yang dah di-revise ini mesti segera dilaksanakan. Sebab kita sedang menghadapi krisis kesejahteraan bagi pekerja. Soal majikan, saya rasa memang dia juga mencabar sangat, tetapi saya rasa majikan keadaan ekonomi dunia akan mengalami pembaikan, walaupun dengan kadar saya fikir perlahan, tetapi akan mengalami pembaikan. Dan kita tak boleh mengharapkan keadaan ekonomi untuk 1, 2, 3 tahun akan datang ni sama seperti keadaan ekonomi kita yang senang waktu ketika dulu. Jadi sekarang ini baik majikan, baik pekerja akan menghadapi kesulitan. Dan kesulitan ini adalah disebabkan oleh our own doing. Because we were last time have done a lot of mistake. Kan? Jadi this is the price we have to pay. Bukan kita saja sebenarnya, dunia seluruhnya. Keadaan ekonomi dunia semuanya keadaan begitu. Jadi kalau kita lihat dunia pun akan mengalami kemelesetan. Dan mengalami kemelesetan pun pada tahun lepas kan, dan akan mengalami pertumbuhan yang tidak memberangsangkan. So kita pun akan terkena juga sama. Jadi kita kena sabar je lah. Dan gaji patut dinaikkan. Kalau tidak, saya fikir kalau yang patut 1,500 tu saya rasa kalau kita nak mengikut nak mengikut living wage, sebenarnya gaji minimum should be higher than 1,500. Itulah setengah orang cakap 1,800. Nak mengikut living wage. Tetapi kalau kerana kita tak mengikut living wage, kita tadi kita ada banyak kekangan, kita ikut kepada mungkin kadar kemiskinan yang baru ni, yang agak tinggi juga kan. Jadi itu dia akan menjadi kurang sikit daripada 1,500. Diikut pengiraan kita lah. Berapa dia exact? To be exact, berapa lebih kurang? Saya tak dapat tahu. Bukan saya tak dapat tahu, saya tak boleh mendahului. Oh, cuma menghampiri 1,500 lah. Ya betul. Ya, jadi begitulah keadaannya. Okey, terima kasih banyak Prof. Ya, terima kasih banyak. Ya, terima kasih. InsyaAllah terima kasih banyaklah kerana lain kali. Terima kasih banyak dan beri peluang kepada saya untuk bercakap. Dan mungkin di lain masa kita boleh bercakap lagi. Tajuk lain, insyaAllah. Terima kasih. Banyak input kita dapat. Terima kasih. Ya.